Assalamualaikum. Hai, terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Baik, hari ini kita nak bincang berkenaan pokok indoor Ficus lyrata. Pokok Ficus lyrata ni kita juga kenali sebagai pokok fiddle fig leaf ataupun pokok ada setengah panggil pokok ketapang. Kenapa ramai suka pokok ni dijadikan pokok indoor? Kerana kalau kita lihat daunnya warna hijau pekat dan kita boleh nampak urat-urat dia. Jadi pokok ni kalau kita letakkan dalam rumah, kalau dinding kita warna putih terutamanya, memang naik seri. Memang nampak cantik. Tak kisahlah konsep tropical ataupun konsep apapun, pokok Ficus lyrata ni memang nampak cantik. Baik, untuk video hari ini, saya akan tekankan macam mana nak jaga pokok ni untuk letak dalam pokok indoor. Okey, yang ini pokok yang saya dah beli beberapa bulan lepas. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, dia punya batang dah makin besar. Saya ada video yang saya pergi ke nursery. Nanti tuan-tuan dan perempuan tengoklah. Pokok ni saya beli dalam harga RM90 beberapa bulan lepas. Batang dia dah besar. Asalnya kecil saja. Okey, RM90 harganya untuk tinggi lebih kurang begini. Lebih dalam 5 kaki juga. Baik. Pokok Ficus lyrata ni macam mana nak kita jaga? Macam mana nak kita letak di dalam? Apakah do and don'ts? Saya akan bincangkan. Harap tuan-tuan dan perempuan terus dengan channel ini. Mana yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mana tuan-tuan dan perempuan yang masih belum subscribe, saya mohon untuk tekan button subscribe di bawah. Jika tuan-tuan dan perempuan tengok, saya punya pokok saya letak dalam pasu plastik yang kecil. Ada sebabnya, saya akan terangkan selepas ini. Baik, mula-mula kita nak tengok pokok ni, cara siram dia. Baik, bila kita siram pokok di dalam rumah, cara siramnya tak sama dengan bila kita siram di luar. Okey, saya sarankan bila beli pokok ni, tuan-tuan dan perempuan boleh ukur dengan guna cawan. Cawan begini, siramkan dia dan kita tengok adakah air dia turun cepat. Okey, dengan tanah yang agak kering, kalau air turun cepat macam ni, maknanya kita tak perlukan secawan untuk kita siram dia. Kita boleh kurangkan separuh. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa? Baik, tuan-tuan dan perempuan kena faham, bila kita letak pokok ni dalam indoor, macam contoh ni nanti saya akan letak dalam bekas sebelah kiri tu, warna beach tu, akar dia akan mereput kalau air tu bertakung dan pokok akan rosak dan mati. Kedua, yang paling kita takut, nyamuk Aedes. Akan jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi, pokok Ficus lyrata bila kita letak dalam rumah, tak perlu siram selalu. Dia tak macam kita letak di luar. Mengikut pengalaman saya, kita siram dalam seminggu 2 atau 3 kali. Cawan tadi kita buat separuh je. Tak perlu siram banyak. Kecuali kita letak di luar rumah, kita boleh siram dengan cara sembuh. Tapi di dalam rumah lain. Okey, tengok saya tunjukkan. Pasu ni kenapa saya suka letak pasu kecil. Saya tak tukar ke pasu besar atau pasu berat, pasu seramik atau pasu daripada tanah. Sebab saya nak tukar-tukar pokok ni senang. Kita boleh tukar-tukar antara pokok yang sama atau pokok berlainan. Okey, kita biasa tips dia, ambil plastik hitam dan letakkan begitu dan kita masukkan je pokok terus ke dalam. Baik, untuk pokok yang pendek ni, yang pokok ni saya baru beli tadi. Harganya dijual dalam RM40. Kalau pokok ni masih pendek, apa tuan-tuan dan perempuan perlu buat? Mudah je tips je. Ambil batu bata, 1 atau 2, letakkan di dalam. Pokok tu akan naik. Untuk pokok ni saya tak letakkan batu bata, jadi nampak tenggelam sedikit. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok cantik Kita bila letak je, pokok dah nampak cantik dah. Tak perlu nak susah-susah tanam dalam pasu yang berat. Kalau pasu tu terlalu berat, saya khawatir tuan-tuan dan perempuan nanti takkan jaga pokok dengan baik. Bila pasu ringan ni kita senang nak tukar, nak report dan sebagainya. Baik. Jadi ini kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, nampak cantik dan mudah. Dan kalau kita nak tukar pasu ni tempat lain-lain pun senang. Jadi okey, sekarang saya tukar pasu ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok pokok lain pun saya tukar pasu. Okey, ni yang saya baru tukar pasu untuk rubber plant. Kerana pasu lamanya dah reput, saya beli pasu yang lebih kurang sama. Saiznya lebih kurang sama dan boleh masuk dengan cantik dan kemas. Baik, saya tunjuk contoh kedua. Tak nak pakai pokok ini daunnya dah mula kecut ataupun dah kering, kita letak dan dia di luar rumah, kita tukar dengan pasu lain.
Dan pasu tu masih ringan. Pasu plastik, senang nak report dan juga senang nak ditukar-tukar. Baik, sekarang dah masuk tu, saya tukar ke pasu ini pula. Pokok yang ini. Kedua. Okey, kalau pokok tinggi macam ni, tips dia tak perlulah letak batu bata di bawah. Masuk je, tuan-tuan dan puan terus tarik plastik tu ke bawah supaya tak nampak. Dan siap, nampak pokok tu cantik. Senang kan? Ini tips kalau kita nak letak pokok dalam rumah. Saya nampak ramai yang letak pokok dalam rumah, dia letak dengan pasu seramik. Pasu putih, pasu simen, itu salah. Pasu tu sepatutnya kosong. Tuan-tuan dan puan patutnya gunakan pasu plastik. Okey, seterusnya membersihkan daun. Untuk daun ni melakukan proses fotosintesis, daun kena bersih. Okey, tips bersih daun. Saya pakai tips lain, biasa orang pakai air kosong. Baik, untuk saya sarankan pakai baja folia. Baja folia yang saya masukkan dalam sprayer warna pink ni tadi, saya spraykan pada kain, satu tapak tangan kita letakkan di bawah dan kita gosok dia. Satu-satu. Kena nampak kain ni sebenarnya dah kotor, mungkin kamera ni tak nampak jelas. Okey, bila nak cuci kain daun, bukan cuci di atas saja ya. Sebelah bawah dia pun kena cuci kerana fotosintesis akan memerlukan daun sebelah atas dan bawah dia bersih. Baru dia boleh bernafas, membuat makanan dan sebagainya. Baik, untuk daun-daun lain, prosesnya sama. Kita boleh nampak bila kita cuci, daun tu dia berkilat. Dan saya suka pakai baju folia. Kenapa? Sambil kita cuci, kita membaja. 2 dalam 1. Tuan-tuan dan perempuan boleh jimat waktu. Dan kenapa kena spray, kena letak di kain supaya tak kotor dinding. Baik, kalau malas, ini cara paling senang lah. Spray dengan air. Cuma cara ni kita boleh buat di luar rumah. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang tinggal di kediaman, apartmen atau kondo, saya sarankan kalau nak buat ni, buat masa musim hujan lah. Masa hujan tengah turun. Supaya marah orang bawah maki kita nanti. Baik, satu lagi tips, bila nak buat ni, kita consider siram sekali lah. Buat waktu pagi. Jangan siram waktu petang. Kerana apa? Waktu petang nak ke malam, akar tidak akan menyerap air untuk membuat makanan. Baik, pembajaan pula. Macam mana nak baja pokok ficus ni? Okey, baja. Dari segi baja, saya gunakan 2 baja. Dan untuk pokok ficus ni, kita pakai baja 15, 15, 15. Baik, untuk mana yang tuan-tuan dan perempuan tak faham apa ni baja 15, 15, 15. Ini adalah baja untuk pokok hijau. Kalau tak faham lagi, boleh lihat video yang saya pernah buat sebelum ni. Di samping baja 15, 15, 15, saya juga pakai baja folia. Untuk baja folia kali ni tak kisahlah sama ada vitamin siam, baja organik yang macam dalam video ini, ataupun baja folia chemical, boleh digunakan. Walaupun nama chemical tidak berbahaya ke baja folia ya. Dan boleh siram macam saya cakap tadi lah. Daun di atas, daun di bawah dan juga batang pokok. Batang pokok pun perlu baja folia ya. Dia akan serap dan pokok akan jadi cantik. Itu tips baja folia yang tuan-tuan dan perempuan kena tahu. Mungkin ramai orang tak share, ramai orang tak ceritakan. Baik, untuk baja 15, 15, 15 ni kalau kita nak letak pun ada caranya, saya akan tunjukkan. Harap tuan-tuan dan perempuan terus dengan video ni lah. Saya akan tunjukkan cara nak membaja. Dari segi membaja, pada saya buat sebulan sekali, sedikit-sedikit. Berbanding buat 2-3 bulan sekali, letak baja banyak. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan tengok kan, pasu tu kecil. Pasu kecil kita tak letak baja banyak. Nanti tanah akan jadi masam, berasid dan akan merosakkan pokok. Dari segi letak dia, jangan letak dekat dengan dia punya perdu pokok. Kerana baja bersifat panas. Tak kisahlah baja 15-15 ni, baja chemical atau tuan-tuan dan perempuan nanti nak pakai baja organik, tai ayam sebagainya, masih panas dan kena letak jauh. Baik, yang ini lagi satu tips saya selalu nak ingatkan. Selain tanah kosong di atas tu dibajakan, kita kena letak sungkupan. Walaupun di dalam rumah. Kerana apa? Sungkupan ni akan mengekalkan kelembapan dan suhu tanah. Di samping itu, bila dia mereput, dia akan jadi nutrien tambahan kepada tanah di dalam pasu. Baik, sekarang saya dah buat saya dah terangkan baja folia tu apa, baja 15-15 apa, dan saya dah terangkan sedikit mengenai baja organik kalau nak diletak lah. Sama saja.
Tadi saya ada cakap kan, bila nak cuci daun pakai baja folia yang dalam sprayer ni, baik kalau tuan-tuan dan puan tengok botol 1.5 liter warna macam pink merah tu, itu baja folia yang saya dah bancuh dan boleh simpan lama. Dan boleh digunakan balik lah. Baik, untuk trim pokok ficus ni macam mana? Ficus laurata ni. Okey, dari segi trim, tuan-tuan dan puan kalau tengok ada daun yang dah mati macam ni, kalau sayang tak payah potong lah. Tapi, saya sarankan buang. Kenapa kena buang? Kerana bila ada daun yang dah mati macam ni, dia akan mengambil banyak nutrien untuk terus hidup. Untuk potong dia, pakai gunting yang macam saya pakai tadi, cutter ni, potong cantik. Janganlah tarik pakai tangan, tak kemas dan tak cantik. Nanti rosak batang dia. Okay, walaupun nampak cantik sebahagian besar ni, kita buang. Kenapa? Macam saya cakap tadi, kenapa? Sebab daun yang kalau dah rosak macam ni, dia akan serap banyak nutrien berbanding daun yang dah elok. Kerana dia nak terus kekal sihat. Jadi dia akan merencatkan pertumbuhan keseluruhan pokok tuan-tuan dan perempuan. Okey, untuk dan lain-lain, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Kalau ada daun yang tuan-tuan dan perempuan rasa dah macam tak cantik, kuning sangat, tengok pusing-pusing. Kalau rasa nak buang-buang. Macam saya sayang buang daun ni. Sebab pokok ni baru saya letak di luar daripada dalam rumah. Jadi saya potong sikit je, saya biar dia baik dulu. Dan tak banyak yang teruk pun kan. Jadi kita biar begitu sahaja. Okey. Dari segi nak letak dalam rumah dengan luar rumah, macam mana? Nanti saya akan tunjuk lepas ni. Okey. Dari segi biak dan propagate, kita tengok ramai orang share, dia orang potong daun, dia orang letak dalam air dan hidup. Memang boleh hidup, tapi untuk propagate, biak dia agak sukar. Yang terbaik adalah ambil batang yang dah warna coklat macam tadi, yang saya tunjuk, potong secara 45 darjah, dan letak dalam air. Air tu kena tukar selalu. Jangan tak tukar. Nanti tak cantik. Tapi, tips dia, sebelum masuk dalam air, celupkan dalam larutan krip. Krip ni penggalak akar. Tuan-tuan dan perempuan boleh beli di kedai baja lah. Murah saja. Tak sampai RM10 pun, krip ni. Krip ni akan cepatkan daun tu tumbuh. Akar tumbuh. Okey, tadi saya cakap jangan letak pakai daun kan, kalau nak biak. Kenapa? Memang kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, akar akan tumbuh dekat hujung daun tu. Tapi bila nak pindah ke dalam tanah, kemungkinan mati tu tinggi. Dan masa yang diambil terlalu panjang. Jadi pada saya tak memadai dan buang masa lah. Next, apa pula saya nak share? Banyak sangat saya dah share. Okey, next saya nak cerita. Pokok ni, kalau kita nak letak dalam rumah, di mana kita letak? Okey, pokok ficus ni tak macam rubber plant. Dia perlukan cahaya. Dan untuk pokok ni hidup lama dalam indoor, tuan-tuan dan perempuan, saya cadangkan letak di kawasan yang dekat dengan langsir ataupun dengan sliding door dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak letak di kawasan yang jauh daripada sliding door atau tingkap, boleh letak tapi kena rotate. Bila dah nak daun dia dah nampak macam kuning atau kehitaman, letak di balkoni ataupun di luar rumah supaya dia boleh hidup balik. Lepas ni saya tunjuk macam mana tempat dia. Baik. Okey, ini salah satulah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, kita letak, nampak cantik. Saya letak batu-batu satu je. Boleh nampak daun dia hijau. Dia letakkan di dalam bekas tu, nampak menyelah. Seterusnya, saya letakkan di depan pintu, dekat dengan pintu. Pintu ni kalau kita ada kat rumah, cantik lah. Memang sesuai. Tetapi kalau kita tak work from home lah, sebagai contoh, carikan tempat lain. Tempat ni mungkin jadi gelap dan tak sesuai. Dan tuan-tuan dan perempuan tengok cantik, kemas. Dan pokok dia kalau dengan dinding warna putih, sangat tropical. Kenalah dengan konsep garden tropical ataupun Balinese. Baik, terima kasih. Saya dah di hujung video dan saya harap tuan-tuan dan perempuan teruslah menyokong Pokok Hijau Channel. Dan saya, insyaAllah, saya janji akan terus sajikan dengan video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Pada tuan-tuan dan perempuan yang lihat video ini tapi belum subscribe, saya mohon untuk like, komen dan subscribe. Dan jika tidak keberatan, share lah Pokok Hijau Channel ni dengan rakan-rakan yang berminat untuk landscape, pokok indoor, baja, kebun dan sebagainya. Dan insyaAllah pada masa akan datang banyak lagi video menarik yang saya akan kongsi. Dan saya pasti tuan-tuan dan perempuan akan dapat manfaat pada semua video ni. Sekian, jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.